Perdana meneruskan paparan Kanta 744 untuk edisi Rabu 22 Mac 2023. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi buka peluang teroka kerjasama bidang baharu. Batalkan penganjuran acara boleh cetus keresahan rakyat. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Sekarang kita ikuti pengisytiharan tarikh mula puasa oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Pastikan anda kekal bertenaga sepanjang Ramadan ini. Semoga Ramadan kali ini penuh bermakna. Salam Ramadan, jaga baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Khamis 23 hari bulan Mac 2023. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Pastikan anda kekal bertenaga sepanjang Ramadan ini. Semoga Ramadan kali ini penuh bermakna. Salam Ramadan, jaga baik-baik. Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat berpuasa kepada umat Islam di seluruh Malaysia. Perdana Menteri optimis lawatan rasmi 3 hari ke Arab Saudi dapat memberi peluang kepada kedua-dua negara meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Seterusnya, memperkukuh hubungan bilateral Kuala Lumpur Riyadh yang terjalin sejak 1961. Kunjungan ke Arab Saudi bagi memenuhi jemputan negara itu. Datuk Seri Anwar tiba di Jeddah pukul 6.42 pagi tadi waktu tempatan. Ketibaan beliau bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail disambut Gubernur Jeddah Putera Saud bin Abdullah bin Jalawi Al Saud. Turut serta pada lawatan rasmi ini ialah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil. Sebaik tiba di Jeddah, Perdana Menteri meneruskan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan umrah. Datuk Seri Anwar melaksana ibadah itu bersama-sama isteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Perdana Menteri mendoakan kesejahteraan buat rakyat dan negara serta usaha menjadikan Malaysia Madani kembali kuat dan gah diberkati. Delegasi dibimbing mutawif dari Malaysia Muhammad Zarif Misbari yang juga penuntut tahun 2 jurusan syariah di Universiti Raja Abdul Aziz Jeddah. Turut serta menunaikan umrah Datuk Seri Dr. Zamri, Fahmi Fazil serta delegasi Malaysia. Ziarah ke Madinah pula dijadual pada Jumaat ini bagi mengakhiri lawatan rasmi 3 hari ke Arab Saudi. Penganjuran sebarang aktiviti yang boleh menimbulkan keresahan orang awam perlu dibatalkan. Nasihat dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berhubung acara pembukaan sebuah kelab malam di Ibu Negara melibatkan pelayan lelaki berpakaian wanita pada 30 Mac ini. Tegas Datuk Seri Saifuddin, acara itu boleh mengundang kemarahan rakyat khususnya umat Islam yang menyambut bulan Ramadan. Seluruh agensi kementerian. Acara seumpama itu
tidak diteruskan. Ya, saya nak sebut begitu je lah, ya, sebab dia boleh mewujudkan keresahan kerana umat Islam seluruh dunia akan menyambut bulan suci ini. Ya, jadi aktiviti yang mungkin boleh menimbulkan keresahan. Dia kena ada mutual respect dalam hidup bermasyarakat pelbagai kaum yang punya sensitiviti tersendiri. Siasatan lanjut akan dijalankan sebelum sebarang tindakan diambil ke atas penganjur. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah diarah bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi menjalankan siasatan berkaitan penganjuran acara berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, penganjuran acara berkenaan adalah amat mendukacitakan serta tidak bertanggungjawab. Acara itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam serta tata susila masyarakat, lebih-lebih lagi ketika Ramadan. Tegasnya, tiada kompromi bagi mereka yang melakukan sebarang perbuatan bertentangan dengan ajaran Islam serta undang-undang. Sementara itu, penganjuran acara kontroversi yang dijadual diadakan di sebuah premis hiburan di Ibu Negara pada 30 Mac ini dibatalkan. Pembatalan dibuat susulan arahan polis dan tentangan pelbagai pihak setelah polis bertemu pihak penganjur dan pengurusan premis petang tadi. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Asyari Abu Samah berkata, amaran keras telah diberikan kepada penganjur agar program berkenaan tidak diteruskan dan dibatalkan. Polis akan terus membuat pemantauan berterusan ke atas premis dan bakal mengambil tindakan tegas jika berlaku pelanggaran undang-undang. Setakat petang tadi, polis telah menerima 60 laporan membantah penganjuran program itu. Kantin sekolah disaran terus beroperasi sepanjang Ramadan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, ia bagi menyantuni pelajar bukan beragama Islam dan murid yang belum wajib berpuasa. Beliau menyarankan pengusaha kantin berbincang dengan pihak sekolah bagi memastikan tidak timbul masalah berbangkit berkaitan perkara itu. Ini adalah kerajaan madani, kerajaan inklusif yang mana kedua-dua pihak kena saling hormat-menghormati. Yang puasa kena santuni yang tidak puasa. Yang tidak puasa kena belajar untuk hormat mereka yang puasa. Jadi kita tak nak ada satu senario mereka makan di store di tepi longkang. Saya tidak mahu situasi sebegitu. Jadi mesti hormati masing-masing punya budaya dan agama dan harus bersifat inklusif. Sementara itu, cadangan Persatuan Sindrom Down untuk mengubah sukatan pembelajaran golongan berkenaan disambut baik. Langkah bertujuan meningkatkan kebolehpasaran mereka. Antara langkah KPM, mengadakan sesi libat urus memastikan perubahan dibuat setara dengan keperluan semasa. Ia mengambil kira kitaran ansur maju kanak-kanak ini dan maknanya kalau soal mengubah kurikulum ataupun meminda kurikulum ini, dia ada kepakaran dia yang ada di KPM yang saya fikir sangat penting untuk saya kongsikan bahawa sesi libat urus akan sentiasa dijalankan dari semasa ke semasa. Jadi jangan risau, sesi itu akan berlangsung. Tadi pengarah bahagian tadi Hajah Salmiah juga telah memaklumkan kepada saya bahawa akan ada sesi-sesi tersebut untuk kita pastikan bahawa sesi-sesi dan input-input ini kita dapat daripada semua pemegang taruh kita. 2.5 juta hasil jualan disasar menerusi kempen Mari Beli Lokal Ramadan dan Raya di platform e-Dagang MyMall. Kempen bermula hari ini hingga 22 April. Pelancaran kempen disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict di Ibu Negara. Lebih 800 produk makanan, pakaian, kecantikan dan kraf tangan ditawarkan. Kita mensasarkan penyertaan 1,000 orang usahawan yang akan menjual produk masing-masing secara online di platform MyMall ini, dan kita mensasarkan jualan mereka sebanyak 25 juta ringgit di dalam kempen ini sepanjang bulan Ramadan.
Datuk Ewan turut menyarankan usahawan tempatan melibatkan diri dalam kempen itu kerana ia bukan sekadar platform e-dagang tetapi juga pembangunan ekosistem keusahawanan bersepadu yang menawarkan khidmat latihan, pembiayaan dan pemasaran secara percuma. Platform MyMall dibangunkan Oktober tahun lepas kini mempunyai kira-kira 7,000 usahawan dengan 900 produk. Ia tidak mengenakan caj kepada usahawan. Kehadiran Ramadan mengundang 1,000 rahmat buat semua insan. Pastinya tidak dipinggirkan asnaf fakir dan miskin. Zakat Pulau Pinang ZPP menyantuni golongan ini pada Majlis Serahan Nur Ramadan. Wartawan Hanisma Ismail ada perinciannya. 500 penerima dari seberang Perai Utara diraikan. Mereka sebahagian daripada 4,261 penerima yang mendapat manfaat menerusi peruntukan kira-kira 4 juta ringgit. Daripada jumlah itu, peruntukan sumbangan tunai sebanyak 2.7 juta ringgit, manakala 1.25 juta ringgit lagi menerusi peruntukan disumbangkan dalam bentuk hamper. Program Nur Ramadan pada tahun ini, alhamdulillah kita telah menyaksikan sumbangan zakat kepada fakir miskin Pulau Pinang pada tahun ini kepada 4,261 keluarga. 4,261 orang penerima dengan sumbangan sebanyak RM700 cash tunai dan RM100 hamper makanan ya. Jumlah ini sebenarnya baru dinaikkan. Sebelum ini kita dah start naikkan pada tahun lepas. Jadi ini adalah tahun kedua kita menaikkan sumbangan itu daripada RM600 kepada RM700. Dan RM700 ini kita percaya insya-Allah mencukupi untuk golongan fakir miskin di Pulau Pinang membelanjakannya bagi tujuan iftar dan sebagainya bersama keluarga masing-masing insya-Allah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya sangatlah. Dapat bantu ringanlah sikit kan beban anak makcik pun semua. Anak pun 2 orang, suami dah meninggal kan, anak 2 orang. Dulu makcik dia buat kerja sendirilah, sekarang anak pun buat kerja besar baru kan. Gaji pun tak lah sebab apa boleh pada depa lah kan. Dia dapat bantuan ni alhamdulillah, syukur saya sangatlah. Dapat bantuan. Ya alhamdulillah lah, pasal bersyukur lah kan. Sebab dengan keadaan saya nak buat kerja pun susah kan. Jadi dia dapat bantuan ni meringankan sikit lah beban kan. Itulah sebab saya sakit lah tu kan. Daripada tu sampai hari ni bantuan ni saya dapat dah 2 kali 3 kali macam tu lah. Baki sumbangan akan diagih kepada asnaf fakir dan miskin di 4 lagi daerah di Pulau Pinang secara berperingkat. Keprihatinan Zakat Pulau Pinang terhadap asnaf, fakir dan miskin bukanlah sekadar memastikan pengagihan zakat itu dilaksanakan dengan teratur, malah ia diterjemahkan melalui skim khas sempena Ramadan ini agar para asnaf lebih menyambut Ramadan dengan gembira. Salam Ramadan, Hanisma Ismail, RTM. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Februari hingga 30 Mac 2023 dan di Dewan Negara pada 21 Mac hingga 6 April 2023. Kos penjenamaan semula Terminal KLIA dan KLIA 2 tidak melibatkan sebarang peruntukan Kementerian Pengangkutan. Menteri Anthony Loke memaklumkan kos tersebut termasuk dari segi pemasaran dan papan tanda akan ditanggung pihak Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Memang dari segi penjenamaan semula KLIA kepada Terminal 1 dan Terminal 2 itu permohonan daripada MAHB.
dia tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Pihak MHB memohon supaya dipertimbangkan, dan apabila saya membawa memorandum jemaah menteri ke kabinet untuk kita menentukan hala tuju berkenaan dengan perjanjian operasi ataupun operating agreement di antara kerajaan dengan MHB, ini salah satu perkara yang dipohon oleh pihak MHB. Jadi kita luluskan, dan dari segi penjenamaannya dia lebih kepada pemasaran lapangan terbang tersebut. Dan ditanya juga di manakah kepala untuk penjenamaan ini. Memang tak ada kepala peruntukan, sebab kos penjenamaan ini tidak melibatkan peruntukan daripada pihak kementerian. Dalam pada itu, peruntukan bernilai RM15 juta yang disediakan bagi perbicaraan MH17 akan diselaras semula berikutan prosiding perbicaraan kes itu sudah selesai. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan belanjawan 2023 bagi kementerian itu di peringkat jawatan kuasa di Dewan Rakyat. Kementerian Ekonomi meletakkan misi menstruktur semula ekonomi sebagai fokus utama kementerian pasca 100 hari kepimpinan menterinya, Rafizi Ramli. Usaha termasuk mempercepat adaptasi ekonomi digital menerusi inisiatif berkaitan inovasi yang bakal diperkenal hasil kerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Bercakap pada majlis perjumpaan kementeriannya di Putrajaya, Rafizi turut berkongsi matlamat negara dalam mempercepat peralihan tenaga ke arah yang mampan. Bila sebut tentang inovasi, kita ingat startup saja. Dia hanya untuk sekumpulan kecil saja, dan kita nak tutup jurang itu. Jadi kita akan mengarus perdanakan inovasi. Isu kebolehpasaran tenaga kerja golongan muda juga kini sedang ditangani menerusi kerjasama dengan pihak industri sekaligus menyokong usaha menstruktur semula ekonomi rakyat menerusi peluang kerjaya. Senai Airport City Sdn Bhd SAC menyasarkan untuk menarik masuk pelaburan langsung asing FDI baharu bernilai RM250 juta tahun ini. Justru Ketua Pegawai Eksekutifnya Gan Sing Keong berkata, anak syarikat milik penuh MMC Corporation Berhad itu akan membangunkan kawasan seluas 40.46 hektar sebagai destinasi tarikan pelaburan asing. Pembangunan itu akan memberikan tumpuan kepada sektor elektrik dan elektronik. Fokus diberikan kepada industri bersih dan berteknologi tinggi. For Senai Airport City, we focus only on the clean and high-tech industries. Yeah. So with that, we are building up the ecosystem for these clean and high-tech industries, and many of these investors that we are attracting are actually also having within the same ecosystem. Proses perbincangan sedang dilakukan antara SAC dengan syarikat dari Taiwan dan Jerman bagi tujuan berkenaan. Sekiranya perbincangan itu berjaya, ia akan mampu mencipta 3,000 peluang pekerjaan. Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP merancang pelaburan RM3 bilion untuk tempoh 5 tahun akan datang. Peruntukan tersebut bagi mengembangkan perniagaan syarikat, khususnya penambahbaikan terminal kontena. Nolela Muhammad Nur ada perinciannya. Numbers, we see that the bookings going up, so we are definitely more optimistic for Q2 as well as H2. But there's also a lot of uncertainties in the world, so therefore it's at the moment quite difficult to say where the journey will end. So we keep this a little bit flexible at the moment. Selain terminal, peruntukan menumpukan penambahbaikan kawasan zon bebas serta sistem automasi dan pendigitalan operasi. Baik saudara, sekarang saya berada di atas takbot 80 tan yang menarik kapal keluar dari dermaga, dan di sekeliling ni kita boleh lihat kapal-kapal kontena yang membawa dan keluar barang import dan ekspor yang dipanggil transshipment, dan untuk tahun ini PTP menyasarkan 10 juta kontena dibawa masuk. PTP telah direkod sebagai pelabuhan ke-15 paling sibuk di dunia. Ketika ini, terminal PTP berkapasiti 30 juta kontena dan akan dikembangkan kepada 60.5 juta. Norlela Muhammad Nur, RTM. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 29 Mac.
99 kilogram bernilai hampir 18 juta ringgit dirampas. Bahan terlarang itu disorok dalam bungkusan teh Cina. Syabu dalam 13 guni berwarna putih ditemukan di sebalik muatan pakaian terpakai dalam sebuah van yang ditinggalkan di tepi jalan di Tanah Merah, Kelantan. Suspek lelaki bertindak melarikan diri ke arah semak berhampiran. Timbalan Ketua Polis Kelantan, Datuk Azman Ayub percaya kemungkinan besar syabu itu untuk pasaran sekitar Lembah Kelang. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan akan mengemukakan representasi membabitkan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit membabitkan projek Jana Wibawa. Pihak pendakwa raya telah menyerahkan sebahagian dokumen kepada pembelaan mengikut Seksyen 51A Kanun Tata Cara Jenayah. Sementara itu, dua bot nelayan tempatan ditahan Maritim Johor kerana mengubah suai tangki simpanan minyak di Pulau Tinggi Mersing. Tindakan menambah ruangan dan mengubah suai tangki minyak bot merupakan kesalahan syarat pemilikan lesen. 11 kru warga asing berusia 25 hingga 44 tahun ditahan. Perkampungan atlet bagi Sukan SEA Kemboja 2023 dijangka siap selewat-lewatnya hujung bulan ini. Perkara itu disahkan Ketua Kontijen Negara Datuk Muhammad Nasir Ali sekaligus melegakan kontijen Malaysia. Jelas Datuk Muhammad Nasir, perkampungan sukan yang terletak di daerah Kan Chroy Chang Vai itu akan dirasmikan pada 20 April ini. Perkembangan terbaru ini melegakan kem negara kerana tidak perlu mencari alternatif penginapan atlet. Fahamkan Games Village ni kerajaan telah bagi mereka satu deadline yang baru iaitu akhir bulan ni, dan nampaknya kemungkinan akan siap akhir bulan ni agak tinggi. Beliau sebelum itu mengadakan lawatan dan perjumpaan bersama atlet dan jurulatih skuad bola tampar Dewan dan Pantai di Shah Alam. Sebelum ini terdapat kebimbangan perkampungan sukan tersebut tidak sempat disiapkan menjelang pembukaan tamasya berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Nasir percaya persiapan atlet tidak akan terjejas walaupun ketika menjalani ibadah puasa. Beliau yakin atlet negara khususnya yang beragama Islam mampu menyusun jadual latihan sekaligus dapat berlatih pada tahap yang optimum. Ini dah biasalah. Kita dah tempuh ini masa tahun lepas pun. Jadi tidak menjadi satu isu, tapi ialah sebagai seorang atlet satu kekangan lah, tapi mungkin juga satu orang kata challenge, tapi juga mungkin satu kebaikan dari segi penjagaan makanan dan lain-lain dan fitness kan. Sementara itu, status tonggak utama skuad bola tampar lelaki kebangsaan Sim Jian Kin untuk kesukan SEA masih belum diketahui. Ini selepas dia dilaporkan mengalami kecederaan ketika bermain di Liga Utama Taiwan. Jurulatih skuad negara Syam Saiman Muhammad Syarif mengesahkan perkara berkenaan dan akan melihat tahap kecederaan yang dialami oleh Jian Kin yang akan pulang minggu depan. Jian Kin yang juga ketua pasukan telah bermain dalam 5 edisi Sukan SEA sebelum ini. Major injury tak adalah, cuma yang satu player kita yang main professional league dekat Taiwan tu baru dapat berita last 2 week dia ada injury sikit. Yang itu je lah yang kita punya captain, dia main Liga Taiwan. So dia punya team pun next week baru habis. So dia akan balik 28 ni, kita tengoklah performance dia sama ada injury dia okey tak.
Sementara itu, Malaysia akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang pasukan Singapura dan Kemboja sebagai persiapan terakhir sebelum Phnom Penh. Bintang Manchester City Erling Haaland akan terlepas aksi kelayakan Euro 2024 bersama pasukan kebangsaan Norway. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Norway NFF berikutan kecederaan yang dialami pemain berkenaan. Haaland mengalami kecederaan pangkal paha selepas diturunkan City pada suku akhir Piala FA menentang Burnley pada Sabtu. Jurulatih Norway, Ståle Solbakken berkata, biarpun sempat turun untuk sesi latihan, namun kesakitannya dilaporkan semakin teruk. Ini sekaligus menafikan cakap-cakap yang mengatakan Haaland lebih mengutamakan kelab berbanding negaranya. City kini berdepan jadual yang padat dalam misi memburu 3 gelaran musim ini. Norway akan memulakan aksi kumpulan kelayakan Euro 2024 menentang Spanyol pada Sabtu dan bertandang menentang Georgia 3 hari kemudian. Bayi paling pramatang sambut kelahiran pertama. Perinciannya dalam hashtag malam ini. Saksikan. Kreatif dan unik, kanak-kanak memasang cermin dan pengelap pada basikalnya mencuri tumpuan ramai. Netizen terhibur melihat gelagat kanak-kanak berkenaan menggunakan inovasi unik rekaan sendiri. Pelajar PhD Austin Carter bersama sekumpulan saintis menjejaki ais tertua di Antartika dianggar berusia lebih 2 juta tahun. Kamera dimasukkan ke dalam lubang sedalam 300 kaki untuk merakam teras ais berkenaan. Video tersebut meraih 2.3 juta tontonan. Di Ottawa, Kanada, bayi kembar paling pramatang di dunia, Adia dan Adriel Nadaraja menyambut ulang tahun kelahiran pertama. Bayi kembar lelaki dan perempuan itu lahir hampir 4 bulan lebih awal sebelum tarikh yang sepatutnya. Masing-masing dengan berat kelahiran hanya 330 gram dan 420 gram. Adia dan Adriel mencipta rekod dunia sebagai bayi kembar paling pramatang yang masih hidup selepas berusia setahun pada 4 Mac lalu. Inilah yang dipanggil kebesaran kuasa Tuhan, Mac. Dan juga anugerah terindah untuk ibu dan ayahnya. Betul. Dan sekali lagi kepada seluruh umat Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Berita perdana, edisi hari ini, Rabu 22 Mac, menutup tirai di sini. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.